Baru-baru ni harga minyak sawit mentah Malaysia meningkat dan melonjak naik ke paras yang paling tertinggi dalam sejarah. Dan ini merupakan sejarah untuk industri sawit Malaysia apabila nilai minyak sawit mentah bernilai 4,247.5 sen ringgit Malaysia setan metrik. Apa agaknya sebab nilai ataupun harga minyak sawit ni boleh naik? Ada orang kata disebabkan pertukaran kerajaan. Tapi adakah itu sahaja penjelasan yang ada? Sebelum kita cerita lebih jauh, harga minyak naik ini bukan secara simplistiknya berlaku disebabkan ada pertukaran menteri. Walaupun ia merupakan salah satu faktor yang besar, tapi kali ini aku nak ajak korang melihat dari sudut ataupun konteks yang lebih luas. Faktor pertama yang menyebabkan minyak sawit naik ialah disebabkan supply dan demand global. Masa COVID-19 meletus, macam yang kita tahu, aktiviti ekonomi merundum dan tak aktif. Jadi permintaan dan pengeluaran minyak sawit menurun pada waktu ketika itu. Tapi sekarang selepas tahun COVID-19 melanda, banyak sektor-sektor ekonomi dan negara-negara mula membuka sempadan mereka untuk aktiviti ekonomi mereka. Dan negara seperti China misalnya dijangkakan akan mula aktif dan kembali pulih pada pertengahan tahun ini. Jadi bila ekonomi dah mula aktif, sudah tentulah permintaan pun akan menjadi semakin tinggi. Sebab kita kena tahu yang minyak sawit ni merupakan satu bahan yang sangat penting dalam pemprosesan produk-produk makanan ataupun produk-produk harian yang kita boleh jumpa. Daripada ubat gigi hinggalah proses nak membuat sebuah coklat pun menggunakan minyak sawit. Tapi masalah sekarang ialah stok berkurang. Sebab itulah harga boleh naik. Pengeluaran minyak sawit Malaysia pada 2020 hanyalah 19.14 juta tan. Dan ini sebenarnya menunjukkan penurunan sebanyak 3.6% berbanding pengeluaran minyak sawit pada 2019. Walau bagaimanapun, pengeluaran sawit Malaysia dijangka akan pulih ataupun meningkat pada akhir bulan ini. Dan tidak dinafikan kemungkinan besar harga minyak sawit akan menyusut sedikit berbanding dengan sekarang. Faktor kedua ialah polisi negara pengimport. Kalau negara besar ataupun negara pengimport besar macam India dan China dah beli minyak sawit di negara kita dengan banyak, maka stok akan berkurang. Satu benda yang perlu kita ingat ialah komoditi minyak sawit ini merupakan komoditi yang terhad. Ni bukan macam kau beli barang dekat Shopee, ready stock je memanjang. Kalau stok kurang tapi pada masa yang sama demand tinggi, itu yang boleh naik harga tu. Kalau kita tengok dalam pasaran sekarang pun, Kementerian Perdagangan dan Komoditi dan Kementerian Luar Negeri Malaysia telah bertindak cemerlang dalam menarik persetujuan jual beli dengan beberapa negara seperti India, Turki, Saudi dan UAE. Jadi dengan pre-order yang banyak daripada negara-negara macam India dan beberapa negara Timur Tengah ni membuatkan harga semasa minyak sawit menjadi mahal disebabkan barangnya tinggal sikit. Faktor ketiga ialah polisi negara pengeksport. Salah satu polisi Malaysia untuk menyelamatkan sektor pertanian semasa menghadapi cabaran COVID-19 adalah mengecualikan duty ekspor kepada komoditi seperti kelapa sawit melalui inisiatif penjana. Bila cukai ekspor ni dikecualikan, maka harga jual kita menjadi lebih murah dan ini memberi satu tarikan kepada negara luar untuk membeli kelapa sawit kita. Sebab kita kena faham masa COVID-19 ni ekonomi global berkurang ataupun lemah. Jadi permintaan terhadap minyak sawit ni berkurang. Jadi kita terpaksa menjual minyak sawit kita tanpa mengenakan cukai. Namun bila sektor ekonomi mula aktif balik, kilang pun mula buka balik dan sebagainya, maka permintaan terhadap minyak sawit ni semakin tinggi. Sedangkan stok semakin lama semakin terhad. Kesimpulannya, konsep supply dan demand global dan juga kebijakan para pembuat dasar Malaysia sedikit sebanyak memberi kesan yang positif kepada harga minyak sawit mereka. Jadi aku harap kita mampu lari daripada pemikiran ataupun pandangan yang simplistik. Apabila ada fenomena macam harga minyak naik dan sebagainya, kita hanya cakap, oh ni disebabkan individu ini, individu A ataupun individu B. Sebenarnya banyak lagi faktor-faktor yang besar yang mempengaruhi naik ataupun turun harga sesebuah komoditi itu. Jadi nanti tak kisahlah siapa pun di posisi menteri sebelum ini, sekarang ataupun yang akan datang, faktor supply dan demand global dan semestinya skill set yang menteri itu patut ada sangat memainkan peranan yang penting dalam turun naik sesebuah harga minyak. Kalau ada banyak peluang tapi tak erti meniaga, tak guna juga. Terima kasih sebab korang dah tengok video ni sampai habis. Jangan lupa
komen, like dan subscribe Atma Studio dan komen apa pendapat korang tentang harga minyak sawit negara kita.